Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Imam, tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita memanfaatkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama memberikan kesempatan dan kelapangan masa. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Kita nak menyambung kepada kitab Bahrul Mas jilid yang ke-18. Malam ni kita masuk kepada bab 26. Bab ma ja'a fi kalami huril ain. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang mencarikan cakapan anak bidadari yang di dalam syurga. Kita masih lagi membicarakan tentang nikmat syurga. Dalam pertemuan yang lepas kita telah membicarakan tentang hadis yang menjelaskan bagaimana seorang ahli syurga itu inginkan anak dalam syurga. Ini pun kita dah bincang secara panjang lebar. Kenapa mikrofon ni macam selalu boleh letak gini? Tengok. Tengok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang geram. Bateri apa ni? Pun dalam. Beli sistem baru. Oh, dia punya ni dah beli. Bukan beli sistem baru. Saya ingat rosak je beli sistem baru macam dia tu tempat dia tuan. Rosak je semua ganti baru. Rosak je tu. Hebat. Minum air. Baik. Salah satu daripada nikmat di dalam syurga ialah mana pula bilang ada kebik. Baik. Salah satu daripada nikmat bagi ahli syurga ialah nanti di akhirat dalam syurga Allah SWT akan memberikan kepada ahli syurga sesuatu yang di dunia ini dibataskan
tetapi nanti di akhirat dibolehkan. Dulu kita sebut tentang di dunia kita dilarang daripada meminum arak, tetapi di akhirat esok larangan arak itu dicabut, maknanya boleh minum. Kita dah bincang dah dulu tuan-tuan, kalau ingat lagi dia sebut dah syurga esok tak ada usaha nak minum arak, tak ada usaha. Sembang Imam Bilal sambil tu siapa tahu lah kan, minum kasbah relax. Tapi di syurga lah besok, jangan di sini tuan-tuan. Kita pun tak tahu lah di syurga besok nama dia kasbah ke tidak. Cuma senang kita nak faham. Kita sekarang cerita dengan ahli dunia, jadi kita kena pakai bahasa dunia. Kalau kita dah di syurga besok, senang, kita pun dah tahu dah apa benda ni. Sekarang kita tak tahu, tapi maknanya larangan yang ada hari ini tidak ada pada ketika itu. Begitu juga disebutkan tentang nanti di akhirat ahli-ahli syurga akan dihiburkan oleh bidadari-bidadari. Semana yang bincang dalam tajuk ini. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, perempuan-perempuan muda dan dara-dara di dalam syurga itu ialah anak bidadari. Perempuan yang faham dengan tajuk ini tak? Maka mereka itulah bundik-bundik orang mukmin yang tinggal di dalam syurga. Bersuka-sukalah bundik-bundik itu sama sendirinya, ada tempat perkumpulannya menyanyi dan berlagu dengan macam-macam lagu yang tidak pernah didengar oleh makhluk. Sesuai dengan hadis kursi, Allah Ta'ala kata di syurga ini benda yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dengar oleh mata, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terfikir kepada manusia. Jadi tentulah lagu pun yang kita tak pernah dengar. Kalau sekadar beden bertiket-tiket itu dah mesti dengar dah. Kan? Itu dah mesti dah 2-1 kecil penuh kan, 5-0 betul tak? Tengok lagu tadi. Makna yang tak pernah dengar, semua sekali yang tak pernah didengar. Ini kata pengarang kitab ni, Syekh Idris Al-Marbawi. Ini besok di akhirat. Kita sebut dahil orang perempuan bawa tenang. Jangan buat demonstrasi dia dekat sama. Kita sebut bahawa apa yang nak disebutkan dalam perbincangan ini adalah sebagai menerangkan bahawa Islam adalah agama yang sebenar, dekat dengan fitrah manusia. Makna fitrah manusia itu, ciptaan manusia memang ada kecenderungan laki-laki cenderung kepada wanita. Itu fitrah. Itu kan sesuatu yang pelik apabila kecenderungan itu wujud dalam orang laki-laki. Yang tidak fitrah, bila cenderung kepada laki-laki, cenderung kepada laki-laki. Yang di bawah ni tengok ustaz geram macam bawa tenang tuan. Contoh tuan. Yang itu tidak fitrah. Sebab itu fitrah, laki-laki cenderung kepada wanita, wanita cenderung kepada laki-laki. Cuma dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Ta'ala meletakkan batasan-batasan hudud. Kenapa? Pertamanya, batasan ini adalah sebagai suatu ketaatan. Ketaatan, Allah nak nilai ketaatan kita. Allah nak kata berzina itu haram, kita nak kata apa? Dan kalaulah Allah turunkan ayat mengatakan zina itu harus, tuan dengar betul-betul ni, jangan balik salah faham lagi. Dan jangan balik dulu. Dia balik lepas dua zina itu harus, balik dia terus, elok dia. Besok kita tangkap dengan Jais, dia kata semalam saya mau dengar kuliah. Lain kali kau Jais dengar kuliah sikit. Dah, saya pula yang ke dalam.
kita kata kalau Allah nak mengharuskan sesuatu, itu hak mutlak Allah Ta'ala. Allah nak mengharamkan sesuatu, itu hak dia. Kita tidak ada hak untuk nak membantah apa-apa pun. Sebab itu pertama sekali apabila Allah Ta'ala meletakkan batasan, batasan itu maknanya ada yang halal, ada yang haram, kerana itu sebagai ubudiyah. Ubudiyah maknanya kehambaan. Allah kata haram, kita nak balut, kita tak balut. Allah kata bini kau halal, bini orang haram, balut ke tak balut? Itu maksud ketaatan. Dan dalam ketaatan ini dia ada unsur ujian. Jadi faham ke tak faham? Sebab dalam soal ketaatan tadi dia ada unsur ujian. Maka di dunia ni Allah Ta'ala menguji kita, orang-orang yang beriman, dengan ketaatan tadi. Apabila Allah Ta'ala haramkan, walaupun kecenderungan kita, ceritanya ni share, entah dengar orang perempuan nyanyi tak apa-apa, tak biar betul. Kita cerita ni tuan-tuan lah, kalau dia ada satu kisah tuan-tuan, satu kumpulan dia pergi umrah. Jadi dia pergi umrah ni, dia buat grup surau, bagi imam, bawa ke Bilal, bawa ke Siap, tapi sudah ke Mesir, dia buat ziarah lagi, ziarah ke Mesir, naik pula bot tengah-tengah sungai. Dia bot ni dia ada gilik dalam. Yang grup surau ni semua kepiah belaka. Rumah ada yang ikut lah, ada yang ikut. Tapi yang canggih tu imam, Bilal, Siap, semua ada. Bila kawan tu gelik, mesti buat tahu, gelik depan mata tu tahu. Tak ada harapan kan? Rumah tengok di kelakar, naik lagi aku, naik. Tak, maknanya suatu tuan-tuan, fitrah manusia memang dia akan cenderung. Tetapi bila Allah Ta'ala haramkan tadi, itu sebagai ubudiyah, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya dalam soal inilah yang kita bincangkan. Dia sebenarnya semua perkara, soal judi, riba, apa saja. Cuma kita sebutkan dalam soal wanita, memang itu kecenderungan manusia, tetapi Allah haramkan dan dia jadi suatu ubudiyah, suatu penghambaan, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala. Itu sebagai ujian kepada kita. Suatu prinsip ini hanya di dunia. Faham? Di akhirat besok diangkat, kerana tidak ada lagi soal ibadah ketika di dalam kehidupan akhirat. Saya itu mengapa disebutkan begini, dibincangkan. Bukan sesuatu yang pelik, perempuan jangan marah. Memang begitu tabi'in. Cuma hari kita tak percaya, cuba offer lagi kita. Bang, saya dah ambil orang tadi 3, saya dah sign semua sekali. Ikut suka abang lah, abang nak beritahu ke tak beritahu, tapi saya dah sign dah semua sekali. Agak-agak suka tak waktu tu, agak-agak. Ya, saya tak mahu ni semua ni, awak ni susah buat kerja mengarut. Tapi borang dia ambil. Tak apalah, saya simpan je borang. Lama borang itu dah borang itu. Saya pun tak ingat kat mana letak dah. Memanglah tak ingat pasal jahil yang simpan masuk dalam file. Tak, maknanya kecenderungan ini memang wujud. Itu naluri manusia. Tapi Allah tak nak jadikan itu sebagai penghadang kerana kehidupan dunia kita. Sama je tuan-tuan, soal harta. Kita nakkan harta yang banyak. Manusia kalau boleh ditanpa borderless. Daripada mana asal boleh dapat duit, dia akan ambil. Mana boleh dapat harta, dia ambil. Tapi oleh kerana kita ada batasan, tak boleh haram curi, yang ni menipu wang pun tak boleh, ni naya wang haram.
ini harta orang, yang ini tanah adik-beradik tak diambil. Nampak tak? Jadi ini sesuai ujian. Sebab itu di akhirat esok, seperti yang disebut di pengarang kitab ni, maka bersuka-sukalah gundik itu sama sendirinya, dan di tempat perkumpulannya menyanyi, berlagu macam-macam lagu yang tidak pernah didengar oleh makhluk. Di dalam penyanyian mereka itu bermacam-macam perkataan yang manis, seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan kata, An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la mujtama'an lil huri'in yarfa'na bi aswatin lam yasma'il khala'iqu mithlaha. Diriwayatkan daripada Ali karamallahu wajhah, katanya telah bersabda Rasulullah SAW bahawa di dalam syurga itu ada tempat perkumpulan bagi anak bidadari. Duduk mereka itu di dalamnya berlingkungan dan berkelilingan. Menyanyi mereka itu meninggikan suara-suara yang belum pernah didengar oleh makhluk Tuhan seumpamanya bagusnya dan merdu. Jadi kalau kita nak fahamkan ni mengikut zaman Piramli, zaman Kesultanan Melayu Melaka, maknanya macam yang tepi sungai lah, kan? Tuan pernah tengok tak cerita tu? Dia pergi tepi sungai, ramai-ramai perempuan begitu melayang-layang, joget-joget gitu lah. Itu kalau kita nak faham ikut zaman Piramli. Kalau tuan nak kira zaman moden, dia duduk karaoke. Faham? Dia tak ada tepi sungai lah, sungai yang beranya, sungai yang hanyut, ayam terguling, babi terkapung, sungai ni. Faham? Maknanya zaman dulu karaoke tak ada. Dan dulu pada karaoke, jadi dia di sungai tu lah, dia duduk kumpul, dia nyanyi-nyanyi, kan? Zaman sekarang, jadi maknanya tu kita faham, di karaoke lah, dikumpul ramai, imam masuk. Imam tengah-tengah ni kiri kanan, bidadari kat karaoke. Tapi ini harus pesan di syurga, sebab disebut ni di syurga. Sekarang dia buat kerja sawan imam tu. Ni bukan imam sini tuan-tuan, ni cerita akhirat besok, kan? Maknanya besok jumpa mana imam karaoke 99. Fikirlah itu jawapan. Tapi itu dunia tuan-tuan, tahu juga. So, kalau cerita rupa dia ada kat dunia, jadi pernah tengok, akhirat tak ada. Soal dia sifat dia tak pernah kita jumpa. Ini disebut dalam kitab. Mana ada tempat perkumpulan dia. Jadi kalau senang kita nak faham, ada tempat karaoke lah. Macam kita sekarang boleh tengok kan, perempuan karaoke. Kalau di kelab-kelab malam, perempuan yang duduk menemankan sambil menyanyi-nyanyi, suara haram tak sedap, kan? Tapi kerana dia menyanyi tu pakai skirt, tu yang sedap. Laki kita, bini kita suara sedap, tapi pasal menyanyi tu pakai baju koyak. Barang perempuan tak barang. Tak. Tuan-tuan nak sebut dia, ini besok ada. Makna dia nak tunjukkan bagaimana suasana di dalam syurga ketika itu adalah suasana yang seronok. Dalam syurga dia tidak ada kesedihan, tak ada. Sesedih ni tak main, itu keluar pada syurga. Tak ada kan, sedih, monyok, apa hal ni, tersedu-sedu ni, tak ada. Seronok saja. Sebab itu disebutkan tentang bagaimana di syurga besok ada wanita-wanita yang menyanyi-nyanyi, ya. Maknanya dia bukan menyanyi gitu je tuan-tuan, tak. Suara ke laut tu kan. Ini maknanya menyanyi suara sedap. Suara sedap. Macam siapa perempuan suara sedap? Datang pula lah, ngaji dah tahu. Kalau tidak menyanyi seorang-seorang naik motor. Maknanya itulah. Qala
yaqulna nahnul khalidat fala nabil wa nahnun naimat fala nabus wa nahnur radiyat fala naskhat tuba liman kana lana wa kunna lahu. Bermula nyanyian mereka itu cukup dengan gurindam perkataan, iaitu berkata mereka, kami perempuan yang kekal di tempat, kekal tinggal dalam syurga ini, maka tiada binasa kami dan tiada kami mati. Dan kami perempuan-perempuan yang mempunyai nikmat yang mendatangkan sukacita hati, maka tiada terhasil bagi daripada kami kepayahan dan kedukacitaan. Dan kami perempuan-perempuan yang sudi kepada suami sentiasa menyerah diri. Kami tidak akan gusar sekali-kali, baik dan beruntung bagi siapa yang ada ia bagi kami dan kami itu baginya. Kalau macam ini punya nyanyi, tuan-tuan, mabuk imam. Tuan-tuan faham tak apa sebut tadi? Tuan-tuan ni letih saya baca, tak faham semua itu. Oh, dia kata kami, ini nyanyian menggoda ni. Tuan-tuan faham ni, dia maknanya menggoda. Dia kata kami adalah perempuan yang tinggal dalam syurga, kami tidak akan rosak, tak binasa. Kami perempuan yang mempunyai nikmat. Itu nampak. Maknanya memandang, mendatangkan sukacita hati, maka tiada terhasil daripada kami kepayahan dan kedukacitaan. Maknanya mari berseronok dengan kami, anda akan jadi seronok, tidak akan berdukacita. Melambai-lambai dia panggil tu jamak. Tuan-tuan, ni besok syurga, bawa tenang, jangan termimpi-mimpi malam ni pula. Kena empuk orang sebelah ni. Dan kami perempuan-perempuan yang sudi kepada suami, sentiasa menyerah diri. Itu dia jamak. Makna kalau tengok berkenan, okey, jalan terus. Kan? 15 orang keliling, berkenan 15 sekali, jalan. Dahsyat imam. Imam tu bila dia berjalan. Maka imam celaka. Tak, saya bukan kata imam sini, tuan-tuan. Kita kata imam sebab imam masuk syurga dulu. Tuan jangan main. Pasal imam jadi imam, kita kena imam jalan dulu. Dan jadi kira-kira imam ke syurga dulu lah, makmum belum tahu lagi. Jadi kalau imam tak ke syurga, makmum boleh tahan juga. Tak, maknanya imam biasa imam lah. Dia keutamaan tu kerana imam, biasanya dia lebih sempurna jadi imam. So itu dipanggil imam. Ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Jadi orang yang diikuti dengan mengikuti, itulah berbeza. Yang diikuti lebih sempurna, yang mengikuti barangkali kurang sempurna. Sebab itu nak jadi imam ni ada syarat yang sebagian ulama letakkan, taklah yang qari, yang bagus bacaan, atau yang faqih. Yang faqih maknanya yang faham fiqh. Ada ulama kata dulukan yang qari, ada yang kata dulukan yang faqih. Tak payah gaduh lah, qari tidak, faqih pun tidak. Jadi sebab itu kalau dia ada dua-dua, dulu dia sekali. Yang tidak ada dulu. Jangan tuan-tuan sibuk interview pula orang jadi imam, qari ke faqih. Sibuk cerita. Rasa qari ke depan lah, rasa faqih ke depan. Rasa tak faqih duduk belakang dia. Rasa tak qari duduk belakang dia. Oh saja sunol. Bukan kita kerja mentikaikan imam. Imam tu tak qari ke kerja itu pula kita. Tuan-tuan, baik. Dan ni juga nak cerita kepada kita bahawa sebab itu dunia ni, tuan-tuan, dia nyanyian-nyanyian yang begini dilarang. Nyanyian yang boleh merangsang jiwa pendengar itu dilarang. Memang kita tidak nafikan ulama berbeza pandangan soal adakah suara itu aurat ataupun suara itu bukan aurat. Yang mengatakan aurat, maka dia tidak boleh orang perempuan mendedahkan suara itu kepada yang lain daripada mahram.
Jadi tuan rasa suara ni aurat ke tak aurat? Sudah. Ke tuan-tuan tak ada rasa? Rasa ni orang nak gerak. Suara aurat ke tak aurat? Tanya orang perempuan lah. Misal suara orang lelaki tak ada masalah. Suara orang perempuan aurat ke tidak? Kak, pakcik? Tidak. Ialah yang itu yang senangnya tak? Maka jawapannya tidak je lah kita. Tuan-tuan, memang ada pandangan yang berbeza. Ada sebahagian yang mengatakan aurat, sebahagian mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak aurat, maka ada dalil. Antaranya, ya, apa benda yang disebut oleh Allah SWT, ya, dalam firman Allah Taala, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufan." Allah SWT sebutkan ayat ini, walaupun ayat ini secara khususnya disebut kepada isteri-isteri Nabi SAW. Tapi Imam Al-Qurtubi apabila mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan bahawa ayat ini bersifat umum, makna seluruh nisa'il mu'minin. Maknanya seluruh nisa', seluruh wanita-wanita orang-orang yang beriman. Maknanya suara orang perempuan itu tidak aurat. Saya ini jelas. Oleh kerana kita pun tak boleh nak condemn ulama' yang mengatakan aurat, dan kita juga tak boleh nak condemn ulama' yang mengatakan tidak aurat, kerana semua ada dalil mereka. Cuma saya secara peribadi, saya cenderung kepada pandangan mengatakan tidak aurat. Maknanya suara dia bukan aurat, tetapi suara wanita boleh jadi haram apabila dia mendatangkan fitnah. Kita faham tak faham? Makna bagi yang tidak mengatakan ia aurat, bukan maknanya orang buat boleh sekali melalak tak tuan dia, tak. Faham? Maknanya kalau suara itu boleh mendatangkan fitnah kepada yang mendengarnya, umpamanya suara itu di alun-alun, atau suara itu diperindahkan bunyi, maka ia boleh mendatangkan fitnah, dan di situ hukum tak haram. Jadi kalau kita faham begitu, berarti secara konklusinya suara wanita itu boleh jadi haram. Yang mengatakan aurat haram, yang tidak mengatakan aurat, maka dikata sekiranya membawa kepada orang yang mendengar itu sentuhan pada jiwa, khususnya orang lelaki lah, atau dia sengaja memperindahkan suaranya tadi, maka ia juga tetap haram. Jadi sama, tidak ada beza pun secara umumnya. Tetapi secara perbincangannya, ulama membagikan sebahagian kepada haram, sebahagian tidak haram. Secara umum kita faham, kod mana pun kalau suara itu di alun-alun atau diperindahkan bunyinya, maka tidak haram. Faham perempuan? Sebab itu kita orang perempuan, bila angkat telefon jangan manja no. Hello, siapa ni? Ini Makcik Jah lah ni. Makcik Jah, tapi macam itu ni suara buku kawan tu tergolek-golek. Tak tu. Tuan, kita kena faham. Itu suara ni kalau berkata betul, kalau ikut pandangan yang katakan tidak aurat, maka tidak jadi salah. Cuma suara tidak boleh diperindahkan, diperhiaskan. Tak boleh diperhiaskan. Itu tak boleh nyanyi. Menyanyi kena tengok lagu apa dia nyanyi. Kalau lagu negaraku rasa tak ada apa-apa. Negaraku, tanah tumpahnya negaraku. Ada masalah? Ada masalah. Tapi kalau dia nyanyi lagu tu berdendang, 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 hara yang mendengar tuan, goyang-goyang ni. Jadi itu mendatangkan fitnah kepada pendengar. Faham? Ini orang perempuan lah. Sebab itu suara perempuan kita tuan, dunia Allah Ta'ala bataskan, kerana suara perempuan ni dia baik.
orang boleh rosak dengan sebab suara wanita. Sebab itu bila ada sebut tentang, sebab itu antara hujah yang mengatakan bahawa suara perempuan yang aurat ialah hadis Nabi SAW, idza nabakum syai' fi salati falyusabbihur rijalu wal yusaffiqun nisa. Kalau ada apa-apa yang kita nak isyaratkan ketika dalam sembahyang, kata Nabi, maka hendaklah orang lelaki yusabbih, bertasbih subhanallah. Kalau imam silap atau imam koyak kain belakang, kan? Imam koyak, imam kain belakang imam koyak. Apa nak buat? Orang lelaki kalau kain belakang imam koyak, apa nak buat? Apa? Tuan cerita confident, apa nak buat? Tasbih. Tuan, subhanallah. Jalan, betul kan? Subhanallah, subhanallah. Sampai sudah imam tu sembahyang juga. Sebab kain tu koyak kat belakang. Salah tuan tasbih. Take over terus. Take over pasal dia tak tahu dia di sana. Pasal yang koyak kan di belakang. Tak payah tuan-tuan masa take over tu sawah pula sekejap. Maknanya lepas tu imam koyak belakang tu, tak payah take over je. Imam pun kalau orang take over mengalah, mesti ada something wrong. Habis main kan cerita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam duduk, sudah duduk. Apa hal ni? Imam, kain belakang koyak. Astaghfirullahaladzim. Itulah kan. Imam jangan buat keras kepala pula. Orang take over, dia rampas balik mikrofon tu. Dia ada kerja ke depan pula. Makmum kat belakang pun ni, tak rukuk-rukuk ni apa hal ni, kan? Sebab itu orang jadi imam dulu. Sebab itu kata ulama, kenapa orang fakih mesti jadi imam dulu? Sebab hukum tu. Nampak? Jadi kalau orang tegur umpama ni, jadi dia faham, kan? Ini kena orang tegur, dia lagi kuat baca tu. Subhanallah, alhamdulillah, lagi kuat baca tu. Subhanallah. Dia lawan dengan orang yang tasbih. Ini kalau orang yang nak syaratkan sesuatu dalam surat, kata Nabi, fal yusabbihur rijalu fal yusabbiqun nisa. Orang perempuan buat benda kat tasbih. Tahu tasbih? Tasbih tepuk tangan. Sebab itu orang perempuan sembahyang jangan berkabung. Faham berkabung? Faham ke tak faham? Berkabung bukan berkabung, berselubung, padahal tak faham. Berselubung, main tutup habis semua, tak tahu benda dia buat imam. Kadang perempuan sembahyang, imam dah bergerak dengan Bilal kat bawah. Dia relax tu, lama betul imam sembahyang. Imam dah bergerak dah. Tak ramai jemaah hari ni imam. Ya tak apalah, tunggu. Makmum kat belakang, relax sembahyang, lama betul imam yang pergi baca. Pasal tak nampak. Lepas itu senang. Kalau kita cek dalam kitab mereka, dia kata syarat ikut imam melihat perbuatan imam. Itu syarat sebetulnya. Cuma ulama bincang, boleh tak kalau orang yang tidak lihat imam tetapi mendengar, itu optional. Jadi maknanya kalau tak nampak imam pun dengar, okey, sah. Dan tu kadang-kadang kita sembahyang tingkat 1, makmum tingkat 2 dia kan, dia tak nampak imam, tak nampak. Sah tak sembahyang? Sah, pasal mendengar lagi. Ini kita tak bincang soal dia duduk satu bumbung tak bumbung tu, lain cerita tuan-tuan. Siapa pening kembali, itu bawa tenang. Kita cerita ni soal dia boleh nampak perbuatan imam. Pasal kita nak kaitkan soal tasbih untuk orang perempuan, maknanya dia tepuk kalau imam salah. Cuba tepuk. Muslimat je, orang lelaki-lelaki subhanallah. Baik, orang perempuan tepuk. Tepuklah betul-betul. Tepuk
tepuk tangan kak, bukan peha ditepuk. Tasbih. Sebab itu imam, dia bila dengar tasbih tadi, maka dia intibah lah. Kan? Intibah tu maknanya beri perhatian. Adalah sendirah tu. Kira-kira lah. Kira-kira. Tapi imam kadang-kadang memang samsing. Orang tegur dia buat, tak tahu je. Berduk. Itu yang payah imam bila kadang. Apa pun tuan-tuan, ini sebagai hujahan kepada yang mengatakan suara wanita itu aurat. Apa jawapan disebut itu? Dia kata bahawa ini adalah muqayyadu fi shalah, hanya dalam soal sembahyang. Sebab sembahyang, jadi orang perempuan dia tak payah keluarkan suara, tasbih saja, tepuk. Ya, tepuk. Jadi maknanya supaya nak tunjukkan orang perempuan dalam solat dia tidak keluarkan suara ni, meninggikan suara tadi. Pasal kita bertasbih tu pasal nak dia panggil tanbih. Tanbih ni maknanya nak memberi perhatian kepada imam. Jadi makmum yang buat dia tak boleh buat cara dengan dia menepuk tangan tadi. Cuma soal menepuk tangan ni tuan-tuan, tak ada masalah begini ke ya? Tapi kalau kita dalam sembahyang takkan begini pula, tentulah begini kan. Jadi ditepuk di atas tangan kanan, tepuk di atas tangan kiri. Sebab itu hadis ini dia tidak menjadi dalil bahawa larangan menepuk dua tangan. Kita kan selalu dipesankan supaya jangan menepuk gini kerana setan lahir. Betul kan? Dia kata setan beranak tu. Tuan-tuan ni tak tahu apa benda langsung. Tahu tuan, memang datang tengok ceramah tuan. Tak, sebab itu kan kita dipesankan begini. Alasannya kepada hadis ni ya. Hadis ni bukan soal larangan. Hadis ni mengkhususkan soal bagaimana perlakuan tanbih untuk mengisyaratkan sesuatu bagi orang perempuan. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Jadi maknanya sebab itu soal ini pun ada dibicarakan oleh para ulama ya. Tidak ada nas yang mengatakan tepuk ni beranak, tepuk je beranak, tepuk je beranak kan. Macam tu seronok setan geng yang kita tepuk beranak, Allah campak pula itulah maknanya ya. Jadi sebab itu kadang-kadang tentu ada soal kita nak kata larangan, soal perkara yang ghaibiyah ni. Misal soal iblis sebagainya itu perkara ghaibiyah. Jadi perkara ghaibiyah ni kita tak boleh nak mandai-mandai, kita kena cari kalau ada sadaran-sadaran. Kita faham ke tak faham? Maknanya umpamanya bila kita kata baca doa akhir tahun, awal tahun setan menangis kan? Betul tak setan tu menangis? Kita kena soal bid'ah tanah tu kita pada oleh bincang. Bila kita sandarkan, misal bila sebut setan menangis, ini benda ghaibiyah, benda yang tak nampak. Jadi macam mana kita tahu? Seperti Nabi SAW tengok syurga. Kita tahu syurga, misal Nabi tengok, kita pun tak pernah tengok. Yang tuan-tuan kita bercerita pasal bidadari syurga, anak syurga, anak syurga pula, anak bidadari syurga. Ini semua perkara-perkara yang ghaibiyah, yang tak nampak, tapi kita dapat melalui khabar, melalui hadis-hadis Rasul SAW ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ghaibiyah kita tak tahu. Soal dosa, soal pahala tak nampak. Yang ini semua kita bergantung kepada hadis. Betul, kita tak boleh memandai-mandai. Bagi yang dengar ceramah dengan kamera, maka Allah berikan 100 bidadari. Kan? Boleh tak saya kata gitu? Boleh tak boleh? Tak boleh, besar saya pun tak tahu bidadari itu kan? Dan saya pun tak boleh nak kata tentang, kerana itu benda ghaibiyah. Tak boleh. Jadi kita boleh suka-suka. Mesti ada sandaran. Sekurang-kurang ada sandaran. Apatah lagi kalau kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW tentang orang yang dalam perjalanan, orang sedang musafir, berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi kata mengangkat tangannya, kemudian berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Makanan ini daripada yang haram, minuman ini daripada yang haram, pakaian ini daripada yang haram. Nabi sebutkan fa'anna yustajabu lahu, menunjukkan orang berdoa
ada keadaan di mana Allah tak terima pun doa ni. Takkanlah semua yang berdoa dikira sedang menangis. Kita yang berdoa akhir tahun, awal tahun tadi, datang pergi berdoa, bawa lepas main nombor ekor, bawa lepas tikam, cabutan belum, besok bawa sekali pergi tempat berdoa, ramai bergegar berdoa, agak-agak sedang nangis tak? Agak-agak lebih tuan. Imam tengok je kat baju Bilal, jubah putih, nampak nombor ekor tu. Sempat imam baca small tak, mana ni tuan-tuan? Kadang-kadang saya sebut tadi perkara-perkara khaibiah, kita mesti ada sandaran. Soal ganjaran, soal fadilat, kena ada sandaran. Kita boleh suka-suka, kita boleh suka tidak. Sebarang siapa yang solat dalam surah ini, dalam surah At-Taqwa, maka untuknya pahala melebihi daripada surah Al-Ittihadiyah. Ittihadiyah kan? Saya main balon ni tuan, marah orang kan? Apa dalil kita mengatakan lebih daripada surah lain? Nampak? Tapi kalau kita kata kerana surah ini lebih ramai daripada surah sana, itu mungkin. Kerana ada hadis tentang tempat yang paling afdal kita solat, tempat yang paling ramai jemaah. Jadi kadang-kadang kita pun tak ada gitulah. Tempat kita memanglah tak ada jemaah, yang ada semua jemaah surah sana. Memanglah surah sana tak ada orang, semua ke sini. Tuan faham tak faham? Dia kata surah kami tak ada orang, kata dia afdal sembahyang kat sini. Pasal semua kat sini. Ada orang surah sana ke kat sini, 3/4 orang surah sana. Itu memang masalah negara. Itu tuan. Contoh. Sebab itu memang itu ada. Tapi kalau perkara-perkara lain yang bersifat ghaibiyah, saya nak pesankan kita kena ada sandaran. Apa sandarannya? Apa dalilnya? Kenapa perkara ghaibiyah ni manusia dia tak boleh nak sesuatu hati, tak boleh. Kita terasa bergantung kepada hadis Rasulullah SAW, kepada ayat-ayat Allah SWT. Itu prinsip. Faham? Kita faham? Ya? Jadi bila Nabi SAW sebut dalam ayat ini, hadis ini tentang orang yang akan bergembira dengan bidadari syurga, maka ada hadis ini. Ya. Kata Abu Sa'id dalam bab ini ada riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id dan Anas radhiyallahu anhum ajma'in, dan katanya lagi bermula hadis Sayyidina Ali ini adalah hadis gharib. Dan telah datang hadis yang lain tersebut dalam At-Targhib wa At-Tarhib. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yadkhulul jannata illa 'inda ra'sihi wa 'inda rijlaihi sintani minal huri tughanniyani bi ahsani sauti sami'ahu al-insan wal jin wa laysa bi mazamir syayatin walakin bi tahmidillahi wa taqdisi. Daripada Anas, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW sabdanya, tidak ada seorang hamba yang masuk surga melainkan ada duduk di kepalanya dan di sisi dua kakinya, kepala dan sisi dua kaki, daripada anak bidadari yang menyanyi keduanya dengan seelok-elok suara yang didengar oleh dia, manusia dan jin. Boleh imajinekan keadaan ini. Mana seorang duduk dekat kepala, seorang duduk dekat kaki, macam cerita jebat kan? Mana macam apa nama, dayang, cip kepala seorang, cip kaki seorang. Sebab betul tuan, dunia ni kalau tak dapat makhluk yang sedih, InsyaAllah dapat besok di akhirat. Dengan syarat rajin sembahyang lah. Kalau tidak, bukan makhluk yang dapat, malaikat tukang beduk yang juga dapat. Dan bukannya nyanyi syaitan bergurindam dengan alat bunyiannya, malah bahkan gurindam cakap dalam nyanyian itu memuji Tuhan dan takdisnya. Itu pula. Kerana sifat syurga sifat yang baik-baik. Jadi kalau nyanyian yang wara, maknanya black metal tak adalah. Tuan-tuan tak payahlah hangan nak menyanyi apa dia panggil tu, apa istilahnya black metal, apa ayuh-ayuh kepala tu apa? Banging. Bukan black metal. Tuan-tuan, banging. Tuan-tuan tahu tak banging? Banging
bukan bangang. Itulah. Bengi ni kalau black metal dia nyanyi ni, kita menengok pun mabuk dah. Tak payah kita nyanyi, kita tengok je. Kita menengok dia nyanyi, kita mabuk, cukup dah. Kalau menyanyi, sama-sama mabuk. Sebab itu, maknanya akhlak Rasul tak adalah. Itu mengarut punya cara menyanyi. Sebab itu dia kata, walakin bitahmidillah wa taqdisi, memuji Allah, dan juga mensucikan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna azwaja ahli jannati la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadul qat. Inna mimma yughannina bihi nahnul khairatul hisan azwaj qaumin kiram yanzuruna bi qurrati a'yan. Wa inna mimma yughannayna bihi nahnul khalidatu fala namutunna nahnul aminat fala bateri dah habis itu tuan. Kita cek dulu. Nahnul khalidatu fala namutunna nahnul aminatu fala nukhafinna nahnul muqimatu fala naz'anna. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi SAW bahawasanya segala isteri ahli syurga itu menyanyi mereka akan suami dengan sebagus-bagus suara yang tiada pernah didengar akan diri oleh budak semana-mana yang tiada yang tiada pernah didengar oleh akan dia oleh seorang sekali menaik bahasa dulu, bahawasanya setengah daripada barang yang dikatanya itu di dalam nyanyian itu, kami perempuan-perempuan yang baik dan cantik, iaitu isi bagi kaum-kaum yang mulia, memandang mereka itu akan kami dengan sekejap mata. Dan bahawasanya setengah daripada barang yang dijadikan mereka itu dengan suaminya, itu katanya kami perempuan-perempuan yang kekal selama-lamanya, maka tiada kami mati dengan dia. Kamilah perempuan-perempuan yang cukup aman seterusnya. Maka kami memberi takut akan dia. Kami perempuan-perempuan yang berkekal tinggal duduk sama-samanya, maka tidak kami meninggalkan dia. Tuan faham atau tak faham? Susah no baca kitab-kitab tuan. Baik, maknanya tuan-tuan macam yang kita baca di atas tadilah, ya. Artinya nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan oleh bidadari-bidadari. Tuan-tuan, kita bukan nak cerita pasal nyanyian dia. Yang kita nak cerita ialah di antara perkara yang menjadi kecenderungan manusia di dunia ini, dia suka berseronok-seronok dengan wanita. Faham tak faham? Iaitu tu poinnya. Maknanya di dunia ini Allah Ta'ala bataskan, tapi di akhirat besok Allah beri. Faham? Dunia ni Allah Ta'ala bataskan. Nak mendengar suara perempuan yang bukan mahram kita, ni sesiapa yang kita nak, maka Allah bataskan. Kenapa? Kerana itu akan membawa mudarat kepada manusia tadi. Sebab itu Allah haramkan. Sebab itu kata Dr. Sub Al-Qardawi dalam kitabnya, dia kata bahawa Allah membataskan yang haram kerana bahaya dan mudarat.
So Allah Ta'ala tahu jiwa manusia ni kalau dia apa dipanggil, berseronok dengan suara-suara wanita, dia akan rosak. Nampak? Kalau wanita-wanita itu dibiarkan untuk berseronok-seronok dengan seorang laki-laki, suaranya itu boleh merosakkan orang laki-laki. Faham? Faham tak kak? Tu. Lepas tu kadang-kadang kita suara ni kena jaga. Orang laki-laki tak ada masalah, suara memang tak menunturkan orang tu. Ada. Kita menegur orang nyiram bunga ke? Gila-gilaman kawan tuan-tuan. Bukan tegur dia, masuk dia. Ya Allah, kata dia, menyesal aku siram bunga pagi. Tak, itu memang tabi'i laki-laki. So itu orang laki-laki Allah ciptakan begitu. Dia tidak boleh menentukan orang. Tak ada. So itu laki-laki suaranya kasar, suaranya tegas. Sebab itu mengapa haram bagi orang laki-laki melembutkan suara, melembutkan apa dipanggil ni, sifat kelakian itu. So itu mengapa haram pakai sutera. Antaranya kerana sifat laki-laki ini bukan seperti wanita yang berhias-hias. Tak ada, itu kan laki-laki. Tuan-tuan faham ke tak faham? Itu orang laki-laki ni sifatnya mesti keras. Keras bukan keras tak nuhala tu kan, masuk surau radang semen hutang. Apa hal ni? Kita laki-laki kata. Itu bukan laki-laki, itu gila laki nama. Tak, kan itu kan. Habis saya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, direntak di mikrofon tu terus. Satu waktu, satu mikrofon. Beli baru. Itu bukan dia. Maknanya keras sifat laki-laki itu tidak sama seperti watak. Keras watak ni, watak. Watak kelakian. Tuan-tuan ni faham ke tak faham? Watak kelakian. Itu haram kita berperawakan. Itu dia. Seperti wanita. Dan tuan-tuan tengok orang dia buat lawak, maharaja lawak. Haram hukum ni. Tak boleh. Berperawakan seperti wanita itu haram. Bukan saya kata, baca dalam kitab Utusul Qardawi, halal dan haram dalam Islam. Baca. Kerana Islam tidak hendak sifat kejadian manusia yang Allah ciptakan pada manusia tadi diubah. Laki-laki Allah ciptakan dengan perawakannya. Apa beza perawakan dengan watak? Perawakan ni, perawakan ni bukan sifat ni. Bukan sifat kan? Kelakuan ayuah. Kelakuannya seorang laki-laki mesti keras. Bila soal dia nampak lipas, dia pilih itu lain lah. Memang ada orang begitu. Itu nampak macam mana tuan-tuan? Ada orang tak boleh kan, tikus tu lalu lari terperanjat tengok orang besar yang dia melompat. Tikus pun terperanjat, tikus lari dengan dia pun lari. Itu lain lah. Itu kita, ini kadang-kadang ada orang-orang betul lah kan. Bukan sama semua. Ada orang dia pegang di tikus kan. Kita itu je. Itu lain. Cuma perawakan sama juga orang perempuan. Perawakan tidak boleh diubah daripada seorang yang kewanitaan itu diubah kepada perawakan seorang laki-laki. Faham? Itu haram hukum dia. Itu yang kita panggil apa? Bukan tomboy, sebagai apa? Bengkit ke bengkit? Bengkit. Malu tuan-tuan, tapi yang macam jantan tu lah. Itu haram. Tak boleh lah. Pasal dia menghilangkan sifat semula jadi yang Allah ciptakan pada dia sebagai seorang perempuan dengan sifat kelakuan seorang laki-laki. Tak boleh. Itu sebenarnya. Sebab itu ada banyak perkara yang bila orang laki-laki tak boleh pakai gelang. Sebenarnya tak ada benda pun. Kita rasa nampak macam apa nama tu pakai gelang? Bukan. Gelang yang besar tu. Bengal kan? Sebab itu tak boleh pakai.
Kan itu ada perawak. Memang nak balik lah tuan. Ada bukan perwatakan, perawakan, kelakuan, kewanitaan tu wujud. Saya tu haram tu. Sebenarnya cincin pun tak boleh. Tuan faham ke tak faham? Cincin pun tak boleh. Gelang, anting lagi tak boleh. Tapi cincin sebab Nabi SAW pakai. Walaupun ulama berbahas juga di situ, Nabi pakai untuk buat cok, itu buat benda. Tapi tak apalah, yang itu tuan sudah bincang. Yang penting itu ada yang mengharuskan, yang tak setuju, lain masih dibincang. Cuma ulama sepakat rantai perempuan, orang lelaki tak boleh pakai, orang perempuan pakai. Itu memang keistimewaan orang perempuan, minta rantai, minta. Kau tak siapa yang nak pakai rantai dekat kedai emas tu? Orang perempuan tu boleh pakai. Bang, belikan rantai. Awak ni saya minta je. Dan tu, kalau awak boleh, saya dah lama belanja awak, bang. Sebab awak tak boleh, awak lah belanja saya. Betul tu. So itu khas untuk orang perempuan. Pasal dia menunjukkan perawakan, kelakuan seorang wanita tu, kewanitaan dia. Faham tu tuan? Itu kita kena faham tu. Jadi di dunia ni Allah Ta'ala tak nak manusia ni, kita orang lelaki-lelaki, sebab itu diharamkan kita daripada menyebabkan kecenderungan kita kepada wanita-wanita dengan suara-suara yang lunak tadi. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Ayat apa tadi? Saya lupa nombor ayat. Ada siapa yang hafal ayat tadi? Contoh tadi pada Syekh Google Al-Hafiz. Syekh, contohnya ayat mana tadi? Fala apa ayat? Ada siapa yang hafal? Allah Ta'ala sebut fala takhba'na bil qawli. Bukan tentu dalam Google, itu Google Al-Hafiz. Tuan-tuan tak faham. Dia cari ni, main Google, Syekh Google ni siapa pula? Main ada orang nama Syekh Google. Fala takhba'na, cuba tengok, fala takhba'na bil qawli. Ada itu. Sebab itu dilarang orang lelaki-lelaki. Bukan, ialah larangan itu kepada orang perempuan, tetapi laki-laki itu dilarang juga daripada mendengar suara-suara, perkataan-perkataan daripada orang perempuan dalam keadaan diperhias, dipercantik perkataan dan suara-suara tadi. So itu dalam keadaan biasa tak ada masalah. Apa mau? Ada masalah. Kan kita pergi kedai kan, dia tu tadi, apa mau? Saya kena balik. Hai, nyonya tu tanya apa mau pun masalah juga dengar. Tentu kadang-kadang tuan kita ni dia doktrin boleh barat. Tengok barat, dia letak penyambut tamu semua perempuan. Okay. Ada yang buat, ada siapa toki-toki syarikat tukar penyambut tamu lelaki-lelaki. Tak macam yang lembut, yang keras. Assalamualaikum cik, selamat datang cik, masuk dalam. Orang tak berani datang tempat tu. Pasal yang receptionist, bukan receptionist tak, reception dia tu bonzer. Tapi kita didoktrin oleh barat semua. Itu barat jadikan orang perempuan ni, faham tak dengar? Barat jadikan perempuan ni bahan untuk attract manusia. So itu agama datang memuliakan supaya perempuan bukan jadi bahan, tapi dia dimuliakan. So itu dia dimuliakan, dia hanya boleh menghiasi perkataan tadi, ataupun dia hanya boleh dinikmati kelembutan yang ada pada dia, pada suaranya, pada kelakuan oleh suaminya saja. Faham? Betul, dengan suami tak boleh, merayu-rayu tak boleh. Ya.
Daripada pagi sampai ke malam merayu cerita. Abang nak makan tak abang? Makanlah abang. Ada yang macam tu dia. Tak ada masalah. Tak, kita cerita ni tuan-tuan. Nak sebut dia, tapi yang itu kita tak buat. Tak buat. Yang tempat yang boleh kita tak buat. Kita tak lembutkan suara, tak lunakkan suara. Tuan-tuan faham tak? Barat doktrin kita, dia jadikan perempuan ni untuk nak attract manusia. Satu yang dia letak terbaring dekat tengah-tengah sembang kita. Kita duduk depan sekali duduk baca, konon-kononnya baca perkataan tu, tapi menengok orang tu. What? 3 kali hijau dalam buku tu. Betul. Tapi kadang-kadang perempuan dia tak rasa bahawa dia diperalatkan. Sebab tu ini masalah tu. Sama juga bila orang perempuan dijadikan penyanyi-penyanyi. Hakikatnya ini apa yang dibuat oleh Barat. Sebab tu Barat dia meletakkan orang perempuan tu di tahap yang boleh buat. Jumpa dah betul. Lama dah nak sama ni. Kita tak jumpa lagi ya. Tak jumpa. Saya cari tuan. Zaman dah canggih tuan. Lain kali beli iPhone 5. Teruskan dia keluar. Macam ni tak tekan tak keluar. Internet slow. Tak ada. Internet slow. Betul lah. Ini daripada surah. Balik siapa nak cek boleh cek. Surah Ahzab, surah Al-Ahzab ayat surah Al-Ahzab ayat berapa pula nombor ayat? Berapa tu? Ayat 32. Betul? Itu ayat yang menunjukkan bahawa suara itu tidak aurat, tetapi bila kita melenturkan suara tadi, maka dia jadi haram. Faham? Melenturkan suara maknanya faham orang buat. Faham masuk melenturkan suara juga. Maknanya kita melunakkan suara sehingga orang yang mendengar itu boleh terganggu. Baik, tuan-tuan, saya nak sebutkan sikit. Begitu juga dalam soal nyanyian. Walaupun dalam soal nyanyian ni memang kita tidak nafikan ada satu riwayat yang sahih ya, tentang apa dipanggil ni, nyanyian yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Seperti mana yang disebutkan bahawa Aisyah datang kepada tempat perkahwinan, kemudian dalam tempat perkahwinan tadi ada nyanyian. Sebab itu kadang-kadang kita ni tuan-tuan ni jam tu betul pukul 9. Kita habis pukul 9 tuan, kita tak payah tengok jam. Pukul 9 kita habis. Sebab kalau berhenti awal sangat, lepas sangat takut orang kita tanya pula ada dia tidak. Pasal awal sangat tadi 9 itu macam biasalah. Sebab itu Nabi SAW memang Aisyah disebutkan dalam satu hadis ya, Aisyah pergi kepada majlis perkahwinan daripada kaum Ansar. Kemudian Nabi SAW datang ya. Kemudian ketika itu orang-orang Ansar tadi disebut dengan nyanyian-nyanyian hiburan. Dan Nabi datang dan disebutkan bahawa Nabi SAW tidak menegur tentang perbuatan kaum Ansar tadi. Nampak? Sebab itu mana kita nak sebut soal nyanyian ni, kadang-kadang kita terlalu keras sangat. Semua tak boleh lega. Sebab itu Al-Imam Ghazali sendiri, Imam Ghazali itu antara ulama yang terkenal di dalam ilmu tasawuf ya, atau kita kata jagoan dalam ilmu tasawuf ya.
Dan kitab yang paling terkenal tentang ilmu tasawuf ini antaranya yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan secara kesimpulan, ya, kata Dr. Syukh Qardawi, dalam soal nyanyian ini dia bukan mutlak haram, itu tidak, ya. Dia diletakkan beberapa perkara, ya. Antaranya dia kata nyanyian itu mestilah satu nyanyian yang tunduk kepada undang-undang yang tidak bertentangan dengan adab sosial Islam Muslim, ya. Umpamanya dia kata bila orang mendewa-dewakan soal arak, ya, ataupun nyanyian yang dalam lirik itu cerita tentang benda-benda yang diharamkan. Kita dulu ada tu sebenarnya kan, apa nama, lagu-lagu yang cerita tentang bentuk tubuh perempuan. Ada kan dulu lagu 60-an, apa nama lagu tu, dia pula ingat tak? Adalah kan, ada tak? Tak ingat tu? Bukan orang, dia ada lagu lengkuk badanmu, apa sebagainya, jalanmu, cantik rupa, kan? Contohlah tuan-tuan. So itu lagu-lagu yang begitu tu yang tidak dibolehkan. Jadi kalau sekiranya menjadi lagu-lagu yang menyentuh tentang soal yang diharamkan, maka tak boleh. Ya, oh Azizah dan sebagainya lah. Oh Azizah macam-macam. Dan dikata juga nyanyian itu tidaklah bertentangan dengan pengajaran dan petunjuk Islam dan cara penyampaian nyanyian penyanyi. Sebab itu maknanya kalau orang perempuan tak boleh lah. Kalau penyanyi itu laki-laki boleh bincang lagi. Tapi kita tengok juga lah pakaian dia, janganlah rock, nak tunjuk rock tu bergelang, bergantai, kan? Faham tak faham tuan-tuan? Saya baca je ni. Tuan-tuan jangan kata saya buat fatwa pula, saya baca. Faham ke tak faham? Nampak macam pelik ke tengok? Yang betul Ustaz ni kata, betul lah ni, saya baca. Ataupun gerak-gerak kelucahan yang boleh membangkitkan nafsu. Makna poin di situ perbuatan penyanyi itu. Itu kalau penyanyi itu tegak aja macam tiang, tak gerak, orang tengok tiup angin pun tidak, mati kat ni dari situ. Apa ya, itu maksud. Dan dia kata, dan mestilah dia kata tidak keterlaluan dan pembaziran. Jadi saya rasa yang ini kena dengan kita. Bila ada satu kemah untuk karaoke, masih tak masih? Imam terasa kongsi karaoke punya kemah. Betul tak? Panggil imam macam doa, ada tak kemah imam? Kita faham ke tak faham? Kemah karaoke ada, kemah imam ada tak? Membazir. Betul ni. Sebab dia kata jangan wujud unsur keterlaluan atau pembaziran. Sebab itu kita kadang-kadang dalam soal nyanyian ni, kadang-kadang kita haramkan terus, kita kena terangkan di mana masalah ni. Sebab itu bila wujud keterlaluan, apa-apa karaoke, karaoke sampai tengah malam, pengantin dah bertenang dah, karaoke tak habis-habis lagi. Apa hal? Ni yang kahwin orang karaoke ke pengantin? Faham ke tak faham tuan? Malam kenduri, dia berkenda daripada malam bawa ke pagi, celik mata karaoke, karaoke semua karaoke. Itu limit time. Maknanya nak sebut nyanyian tadi kalau sekadar untuk nak memeriahkan, ini kata supaya orang tak panggil majlis kematian. Datang-datang sumusnya muka pun serius je, kan? Orang yang makan tak, dia pun confused. Ini kedua kahwin ni, kedua orang meninggal. Maknanya sebab itu dia kata tadi jangan keterlaluan. Sebab itu saya pesan kata tuan, maknanya kalau
nak buat dia nyanyi pun madulah, tak payahlah speaker sampai 14, berdegur pinggan. Orang suruh datang baca doa, orang suruh makan bagus, ihtiram pada orang suruh kan, menghormati orang suruh makan. Nak makan bergerak tu ayam pun lompat turut no. Itu tak kena lah, faham? Kita jangan keterlaluan. Pada saya boleh ada bunyi-bunyian tadi, pilihlah lagu-lagu yang elok, kan mesti lagu Hijaz je, tak Rabi Sari pun okey kan. Ku menulis ya itu tak payah masuk lah. Rosak lagu tu. Tak, maknanya lagu-lagu yang ada makna, yang ada beri pengajaran, saya fikir tidak ada masalah. Itu kita kadang-kadang jangan keterlaluan mengharamkan atau kita keterlaluan membenarkan. Saya nampak ini bukan satu perkara. Saya rasa ni kita dah mula kena mengorak langkah ke depan. Dalam suasana masyarakat kita yang begini, saya rasa surau-surau masjid, khususnya macam ni lah takwa ni. Ini surau takwa ni bukan kat Selangor je kenal. Johor pun kenal surau takwa ni. Johor mana pun kenal surau takwa ni. Saya setuju. Misal surau takwa ni hidup kan? Hidup soal semua sekali lah pahaman kepada apa yang dia belajar tu bagus. Itu kadang-kadang bila susah datang untuk infak bagi, kadang beribu dapat. Itu dia terkenal tu. Tak jadi saya announce. Ini rakam ni tuan, bukti kan semua. Tak, maknanya tuan, saya sebutkan, saya ingat hari ni sudah perlu kita sesuai masjid sediakan DJ. Faham DJ? Tak, kerana masyarakat kita hari ni dia gila hiburan. DJ ni yang Islami. Cuma je daripada sewa karaoke beratus-ratus nak kena bayar, request pada surau at-taqwa. Kan? DJ, ada je DJ. Dia boleh sebab DJ, dia faham. Bila dia faham, lagu pilihan dia pun lagu yang sesuai. Kalau hu-hara je lagu kan? Sampai ayat pun lompat-lompat. Ya, ya, ya. Tak betul. Itu masalah kita hari ni. Pasal lagu tak faham. Ada saya pesankan. Jadi, dan ada masjid saya nanti saya lupa kat mana, dia memang buat ada karaoke. Dia buat cuma bunyi karaoke lah, jangan tukar nama karaoke, peduli lah nama bunyi tu karaoke. Sila dapatkan set karaoke percuma dengan DJ percuma. Sila bunyi surah Taqwa 011 4821 3211. Nombor tu tak tahu nombor siapa lah. Kan? Ada bunyi karaoke tapi lagu yang dipersangkan lagu puji-pujian pada Allah Ta'ala, lagu yang ada manfaat. Jadi kita ada alternatif. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala mengajarkan bila Allah haramkan sesuatu, Allah bagi alternatif dia. Hari ni orang tak ada alternatif. Mana yang Islamik punya DJ? Ada tapi hampir tak nampak. Sebab itu penting supaya kita ada alternatif tu. Macam orang takwa ada harapan. Besar pada betul kena buat. Kita kadang kita komplain ni apa benda karaoke mengarut. Dan kalau dah buat pandu suara takkan dijemput Makcik Hajah Zabedah untuk menyampaikan buah lagu. Itu memang tak ada kerja dah suara tu nak hempuk dia tu. Tak, makna dia tuan-tuan, kita buat sebagai ganti. Ataupun nak buat persediaan dia boleh, cuma saya kata tadi suap. Jadi kita boleh, benda tu kita boleh tukarkan mengikut apa yang disuruh dia tahu. Okay. Baik, habis. Dan dia kata di sana juga mestilah dia kata yang mendengar tadi juga dia mesti tengok. Kalau lagu tu tidak mengencangkan jiwa dia, okey. Tapi kalau lagu tu mengencangkan jiwa dia, taklah dia tinggal. Sebab orang lain-lain level dia tuan-tuan. Betul tak? Ada orang tak ada benda pun,
"Ya abang, mau makan apa?" Balik dia terus. Dia tak boleh. Manja sangat kata dia. Dia tanya mau makan apa pun manja. Orang kena makan. Memanglah tanya itu takkan disegan. Apa nak makan? Bang kawan tu tu kan. Cadang saja. "Abang, mau makan apa?" Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada orang lemah jiwa. Ada orang dia tak boleh betul. Orang buat tegur dia terus. "Encik, astagfirullahaladzim." Dia tak boleh tegur perempuan. Ada tuan-tuan, ada tak ada? Ada. Dia tak boleh ngeletak terus. "Abang, saya nak tempat tanya." Dia meletak. Dia tak boleh. Sebab itu orang beza-beza. Ada orang dia dengar lagu macam ni, tak ada benda. Ada orang dia dengar lagu negaraku, orang perempuan nyanyi, tak boleh. Lagu negaraku pun dia tidur ingat yang nyanyi lagu negaraku je. Bukan ada tarik-tarik kata negaraku. Ini masalah benar. Orang ni tak boleh buat benda lah. Sebab itu dia kata tu, dia kena betul apa di sini. Maknanya aku tak boleh dengar ni, tak boleh dengar. Bergegar jiwa. Boleh. Itu ada orang tanya kan, "Ustaz, apa pandang Ustaz, apa hukumnya bila saya mendengar lagu negaraku yang dinyanyikan oleh wanita, tetapi saya rasa dalam jiwa saya diterusi." Kita pun nak jawab dia punya soalan tu kan, kita cuba nyanyi sendiri. Negaraku. Macam tu pun jadi juga. Tapi nak buat macam mana? Sedih. Itu tak sama tuan, tak sama. Itu ada orang kalau yang mengajar perempuan, dia mengajar bukan buat benda tak ada. Ya, maka hukumnya haram, tak boleh ya. Orang tu mengajar, tapi dia tengok tu pun lentuk dia. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Betul tak? Haram dia tengok, tak boleh. Walaupun dia mengajar, dia lentuk. Orang perempuan tu tak salah, dia yang salah. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Yang mengajar tadi tak salah, dia mengajar, bukan dia menengok-nengokkan suara. Sebab itu syarat yang ketiga daripada 13, rukun yang ketiga daripada 13 rukun solat, dia cerita bab solat. Bukan dia nyanyi, nengok-nengok tu, tak. Hendaklah perempuan, hendaklah kita pertama ya tuan-tuan, dia tengok tu macam tu. Balik je dah bang, tak boleh ni, berat sangat. Berat, maknanya dia tak boleh. Itu maksud dia tuan-tuan. Hendaklah dia kata, setiap pendengar kepada nyanyian itu memfatwakan apa yang patut dibuat untuk diri sendiri, yakni apabila nyanyian itu apa atau sesuatu. Saya baca ni tuan, dengar saya kira-kira. Nyanyian yang itu menggoncangkan jiwa naluri. Nampak? Goncangkan jiwa dia. Kan kadang lagu di pondok kecil itu pun mengganggu dia, tak dengar. Saya nyanyi tu perempuan. Ataupun lagu lain, Sakaratul Maut pun tak boleh dengar perempuan. Kita Sakaratul Maut pun dia tak boleh tuan. Memang masalah negara tu orang. Faham? Tuan-tuan ni faham ke tak faham ni? Saya baca ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan saya reka ni. Saya baca. Saya bagi contoh je. Tu je. Lepas tu dia kata, tengok, saya baca lagi. Sehingga segi nafsu menghasutkan untuk membuat sesuatu dosa. Tuan-tuan, sehingga saya tak tahu baca, tak nampak lagi. Sehingga segi nafsu kebinatangannya menguasai segi jiwa kerohanian, maka pada ketika itu hendaklah segera meninggalkan terus menerus. Saya baca ni dan cepat-cepat menutup pintu di mana biasanya angin fitnah akan meniupkan fitnah dalam hati. Faham? Tuan-tuan kalau dengar ceramah, ustazah yang ceramah sampai lentuk-lentuk begitu dengar, tutup tu, wajib tutup. Faham tadi? Faham tak? Kau sampai tengok leleh dia, kau tidur ke? Tak, dengar ceramah, ada tu sampai meleleh tu.
Wajib tutup. Tuan faham ke tak faham? Nak buat macam mana? Menguncangkan jiwa dia. Perkataan perempuan dia bukan mesti dia menyanyi saja. Kalau dia bercakap, perempuan tu berdosa tak? Perempuan tu tak berdosa. Dia. Sebab apa? Dia tidak melengkupkan suara dia. Cuma ada orang yang jiwa dia, memang ada. Ada orang yang jiwa dia terlampau kita kata apa? Teruja. Obvious. Obvious. Balon lah tuan, payah orang menyebut. Kita tak boleh dengar suara perempuan tu. Tak boleh. Habis lah tu. 9-10 tuan. Cukup lah tu. Tuan-tuan ni faham ke tak faham ngaji hari ni? Faham? Tuan, saya sengaja bawa ni sebab tajuk kita tadi pasal bidadari yang menyanyi. Jadi kita nak kaitkan bahawa dunia ni nyanyian bukan semuanya haram. Ada bentuk-bentuk yang dibenarkan. Lepas tu kita kadang-kadang tak boleh terus simply kita harapkan begitu saja. Cuma kita nak sebut bahawa secara asasnya manusia cenderung kepada perkataan-perkataan yang lembut, nyanyian-nyanyian, suara-suara lunak. Sebab itu mengaku dunia ini Allah Ta'ala haramkan, tapi di akhirat Allah benarkan balik. Dan dari segi hukum kita sebut tadi, perbincangan ulama tentang suara aurat ataupun tidak aurat. Yang mengatakan aurat bagaimana, yang tidak mengatakan aurat bagaimana. Cuma kita telah sebutkan secara umum kita nampak ada kesepakatan di kalangan ulama bahawa suara apabila menimbulkan masalah kepada si pendengar, sama ada yang mengatakan aurat ataupun tidak aurat, maka dia jadi jelas. Betul. Silakan. Ya. Dia ini kesamaan gender tuan-tuan. Dia begini kaya. Saya dan sebab itu tuan-tuan, di awal tadi saya sebut supaya jangan orang salah faham tentang perbincangan yang diutarakan oleh pengarang kitab. Bukan maknanya yang dia nak ceritakan itu soal berseronok-seronok laki-laki dengan perempuan tadi. Yang dia nak sebutnya ialah bahawa di dunia ini laki-laki kan dia dihalang daripada berseronok pada lain yang digunakan isterinya. Betul tak? Sebab itu kalau anak sendiri tuan-tuan, anak sendiri kalau boleh menaikkan syahwat, haram. Jangan silap, adik-beradik sendiri pun boleh menaikkan syahwat, haram. Tuan-tuan jangan ingat kalau adik-beradik, anak-beranak boleh pandang-pandang suka hati, cakap-cakap suka hati, tak. Kalau boleh menaikkan syahwat, tapi saya fikir suatu yang luar tabi'i lah kalau adik-beradik, anak-beranak boleh timbul dengan sebab suara. Jadi yang kita nak sebut itu ialah soal yang ini naluri yang Allah Ta'ala bataskan. Di akhirat besok Allah benarkan, dijadikan itu sebagai suatu nikmat. Di dunia orang perempuan tidak ada masalah soal itu. Dan orang perempuan pun dia tidak menjadi suatu yang menikmati apabila suara laki-laki. Betul tak? Betul ke tak betul? Tak ada. Secara umumnya orang perempuan dia tak ada masalah suara orang laki-laki ni, tak ada. Cuma kadang-kadang ada suara yang macho lah. Ya, apa balik. Macho tu. Maknanya faham tak? Tapi orang laki-laki dia berbeza. Ini yang kita nak sebut. Bukan soal orang laki-laki dapat nikmat tu besok. Tak, orang perempuan dia ada kenikmatan di sini yang dia nak cerita di situ. Tuan jangan salah faham. Sebab itu di awal tadi saya ceritakan relate dia dari segi hubung kait soal apa yang kita bincangkan dengan soal apa yang berlaku dalam kehidupan manusia ketika ini. Itu sebenarnya ya? Bukan soal itu saja, tak. Itu hanya sebagai suatu gambaran kenikmatan di akhirat besok atas ketaatan di dunia. Jadi orang perempuan tentulah ada nikmat yang penting kita akan pergi bahagian dan orang perempuan sendiri pun dia adalah bidadari kepada suami tadi. Dialah yang suara lunak tu. Ya.
Tak, maksud saya bila dia menyenangkan suami kan dia pun senang. Kan? Bila dia menyanyi suami suka kan dia seronok. Dia memang begitu sifatnya. Orang perempuan ni kan begitu. Dunia ni kalau suami, isteri yang menyanyi kita kata sedap suara dia, seronok tak dia? Seronok tak? Oh, jangan main-main. Menyanyi aja kerja dia. Betul tak kan? Tapi kalau kita kadang-kadang saja duduk di dapur kan, aku yang dulu bukanlah yang mereka kata yang kata saya nyanyi lah yang pekak hingga aku dengar. Sakit hati. Sakit hati. Sakit kan? Tapi kadang-kadang kita menyanyi tu, suami puji suara kita. Sebab itu dia kenikmatan ni bukan mesti sama. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang berbeza. Faham ni? Orang puan jangan rasa didiskriminasi tadi. Tidak timbul isu diskriminasi dalam agama tidak. Cuma yang kita nak menyebutkan tadi tentang soal keadaan dunia dan di akhirat itu. Itu saja. Faham ni? Tentuan panjang betul bersama hari ini. Ya, silakan. Sekarang kalau muzik mesti ada alat muzik yang mengiringi tu. Sering alat muzik ada yang kata macam gitar tu haram. Tuan-tuan, kalau kita baca tentang alat muzik ni, Syekh Qadawi dalam kitab yang lain, Malamil Mujtama'il Muslim Alladzina Syu'u, ciri unggul masyarakat Islam yang kita idam-idamkan. Ada kitab lain juga tentang musik. Ada juga tulis khas tentang musik. Dia nak sebutkan bahawa memang ada pandangan bahawa ataupun hujah bahawa alat-alat musik yang mengingatkan kepada arak, kepada perzinaan itu dilarang. Tapi hari ini saya fikir orang main gitar pun tak ingat arak tu. Ada orang main gitar ingat arak tu tak? Dia kerana zaman itu bila orang main gitar, dia main gitar apa begitu? Gambus. Dulu gambus. Itu bila dia tunjuk kan, di samping itu ada perempuan nyanyi, ada minum-minum. Jadi bila tengok orang main gambus, ingat kepada suasana itu. Tapi hari ini berbeza. Sebab kita bukan hanya sekadar digunakan untuk nyanyian-nyanyian yang ada perkara yang haram di dalam semata-mata. Kadang hari ini digunakan juga untuk nyanyian-nyanyian yang bersifat kerohanian. Jadi saya fikir tidak membawa terus kepada situ. Mungkin kita tidak nafikan orang nak berhujah pada umum, pada zahir dalil itu. Kita tidak nafikan orang boleh berhujah kepada itu kalau sekiranya orang nak. Tetapi ada banyak perkara dalam agama yang kita lihat. Sebagai contoh tuan-tuan, kita ambil dalam bab yang lain. Ada hadis Rasulullah SAW yang melarang orang perempuan berperjalanan sehari semalam tanpa mahram. Tuan faham tak? Ya? Hadis ini nak menjelaskan tentang tidak boleh orang perempuan dia berjalan dalam perjalanan yang jauh sehari semalam tanpa ditemani mahram, sama ada suami ataupun anak yang dewasa ataupun mak bapak kalau anak-anak yang kecil perempuan. Yang ini jelas memang kita tidak nafikan dan ulama menguraikan, ulama mengambil zahir hadis ini. Begitu juga dengan sejarah pada ketika hadis itu urut datang. Tapi hari ini tuan-tuan, sebagian ulama mengatakan bahawa sekiranya illah ataupun sebab pengharaman itu masih wujud, maka dia tetap haram. Faham? Kerana zaman itu orang perempuan kalau bermusafir seorang-seorang lalu di celah-celah bukit, di padang pasir, penyamun, penyangat tunggu di celah bukit, dan bukan ada polis, bukan ada boleh nak WhatsApp ketika tu ataupun nak Instagram gambar kena tahan. Jadi ada tuan. Contoh dah tuan-tuan. Jadi suasana berbeza. Hari ini dia berbeza. Kita tidak nafikan ada perjalanan-perjalanan yang boleh kita khawatirkan, tetapi tidak semua perjalanan yang kita khawatirkan. Sebagai contoh, katakan pergi belajar anak kita, kan? Katakan pergi belajar sini, naik kapal terbang pergi ke katakan Australia, betul? Daripada Australia naik taksi dengan kawan-kawan semua, ada di sana ada orang tunggu, bawa terus pergi. Jadi perjalanan daripada sini ke Australia naik kapal terbang, ada masalah tak? Ada masalah tak? Ada tak tengah jalan lanun tahan? Umpamanya contoh. Sebab itu suasana tu berbeza. Ini betul kita tidak nafikan
perhatikan, ulama yang sebahagian pandangan yang mengatakan tetap haram, dia tidak setuju dengan pandangan ini. Kita bukan minta berlaku persetujuan, kita ceritakan tadi ada keadaan di mana zahir itu, ada sebahagian yang mengambil zahir daripada hujah itu terus jadikan sebagai hukum. Ada sebahagian yang tidak lagi mengambil zahir. Sebagai contoh, dalam mazhab Syafi'i, kalau tak salah saya, tidak boleh orang perempuan menghantar jenazah ke kubur. Bukan dalam mazhab Syafi'i, dia dalil memang ada, tidak boleh orang perempuan menghantar jenazah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata, kalau sekiranya hilang elah dia sebab pengharaman, tidak ada ratapan, orang perempuan boleh jaga auratnya, terkawan, maka tidak ada masalah. Sebab itu tuan-tuan tengok ramai orang perempuan menghantar jenazah ke kubur, betul tak? Kenapa? Sebab elah ni tidak ada. Dia mungkin lemah, longlai ataupun kerana tersentak semua, tapi tidak ada ratapan, tidak ada apa kita panggil? Tangisan ada. Dia panggil tu cakor-cakor tu kan? Meratap kan? Ratapan lah tu, meratap betul. Itu tidak ada. Jadi sebab itu kata para ulama harus dia menghantar jenazah. Pakaiannya itu menutup aurat boleh. Kalau orang yang kematian suami katakan terlampau sedih sampai ke kubur pakai baju kelawar, tak kena tuan-tuan. Orang yang mengumikan jenazah pun siap kampus dengan diri sekali. Dia tak perasan yang dia terkampus sekali. Dia kerana menengok si mati punya bini itu pakai baju kelawar, dah lawak. Itu tak boleh. Jelas. Kita tak, kalau kita ambil zahir saja tak berarti. Tapi dia kata elah sebab itu yang sebahagian difahamkan. Jadi dalam soal tadi itulah. Apa soalan tadi? Tak tu. Saya tak ingat, ada jauh mengungsi. So itulah. Kita boleh baca lah dalam perbincangan ulama tentang kita ni, boleh tak boleh. Sebab dia punya elah dia, kita tu mengingatkan kepada Arab. Yang ini orang kadang-kadang kita tu bunyi saja, bukan daripada kita tu sendiri, bunyi saja kan, dia apa, dikomputeriskan bunyi, kita pun tak ada. Jadi bukan sesuatu yang beza lah. Allah Malam tu ada juga yang haruskan kan. Okey, silakan. Dia tak panggil lah mak-mak bidadari kan, macam kita lah mak-mak. Kalau mak-mak yang atas dia lah marah, kata dia marah, sabar. Maknanya anak-anak tak menunjukkan keremajaan. Sebenarnya dalam kitab itu, kalau baca, kalau kita tengok dalam kitab tadi, dia tak tulis pun apa nama anak-anak bidadari. Itu terjemahan dalam apa nama ni, dalam kitab ditulis al-huri'in. Huri'in itu bidadari. Tapi nak menunjukkan tuan-tuan nikmat tu, kita nak menzahirkan lagi, kita tak sebut bidadari, takut bidadari tua. Maka orang kata tak, orang tu tak ada kat kubur, kat syurga tuan-tuan, Nabi sebut tak ada. Maknanya disebut anak bidadari tu litakid lagi. Itu terjemahan saja supaya nak menunjukkan nikmat tu. Jadi yang ada bidadari tu remaja-remaja, orang muda saja. Faham? Isteri ke kulit? Dia dah sebut tadi kulit. Jadi isteri kita pun ketua bidadari. Jadi tuan-tuan, di dunia ni kita limited 4 saja. Itu pun kalau berani. Walaupun orang yang 4 dia ada kecenderungan nak lagi, betul tak? Kalaulah kita kata agama ni tidak datangkan ayat famkihu ma tabarakum minan nisa, saya tanya honestly sebut berapa nak? Honestly sebut. Kalau ayat tu tak ada, honestly sebut. Jangan bersih sebut berapa? Kamu 5? 7? Kita berapa nak? Tadi kita cerita kalau ayat tu tak ada berapa? 3 juga. Ayat tu tak ada pun nak 3 je. Tak maknanya kalau begitu, tapi ayat tu datang untuk nak menunjukkan boleh kan, matna wa sudah surah sama ada 2, 3 atau 4 kan.
ataupun cukuplah fawahidah, satu cukup, susah banyak kalau rasa tak adil. Maknanya tuan-tuan, nak cerita itu di akhirat suasananya berbeza. So kita kata tadi, batasan-batasan diangkat di akhirat besok. Ya, batasan-batasan ini diangkat di akhirat besok sebagai nak menggambarkan nikmat syurga. Allah Akbar tuan. Sebab itu syurga ni dia diceritakan dalam bentuk mubalaghah. Tahu mubalaghah? Melampau. Kalau syurga cerita lebih kurang tuan. Macam kita lah, ni hotel berapa star? Ni 5 star, ni 4 star. Apa yang ada 5 star? Ada bilik mandi, ada katil. 4 star, bilik mandi, katil. Ni bayar berapa? Ini 2,000 semalam. Ni, ini 1,000. Apa beza dia? Bilik mandi, katil. Bilik dia berapa? Ni satu bilik, ni pun satu bilik. Jadi apa beza dia? Ada bilik mandi, katil. Betul. Jadi orang pun tak ada nak pergi kepada yang 5 star. Betul tak? Tapi bila kita kata yang ni apa? Ni 5 star. Apa ada? Jacuzzi. Betul, jacuzzi. Boleh. Mana bukan tidur atas katil, tidur dalam air. Yang ini dia jacuzzi tegak je. Mana mandi diri lah. Di sini. Yang ni mandi, ni biasa je. Yang ni mandi boleh balik. Yang ni mandi tegak. Macam biasa tu. Kalau balik lagi canggih, ni 5 star ada tukang mandikan. Itu macam mandi jenazah tu. Sekian, wallahu a'lam. Tuan-tuan, cukuplah tanya soalan. Kalau tuan-tuan tanya soalan sampai besok tak habis tuan-tuan. Jadi saya minta maaf tuan-tuan ni. Sebab itu kadang-kadang saya malah nak panjang, bila panjang lampau-lampau panjang. Jadi untuk bulan depan insyaAllah kita tunggu lagi. Tapi bulan depan insyaAllah nanti saya beritahu dengan Syekh Sanusi itu. Jadi kalau ada bulan depan insyaAllah kita akan tutup dalam 45 minit. Bulan depan insyaAllah. Jadi kita akan berhenti dalam 8 subuh bulan depan. Dan 40 minit lebih. InsyaAllah. Tuan-tuan ingatkan saya hilang. Saya biasanya tak ingat. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita bincangkan malam ini bermanfaat untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin tadi ada nak pergi Jaya dah 9.30. Memang lagi Ustaz. Saya tak maaf tuan-tuan. Saya memang nak berhenti awal sebelum saya ada mesyuarat. Kita ada program besok bersama dengan Ustaz Abdullah Khairi pada malam besok. Program hijrah kita di tempat kami kita buka pada penyertaan Anwar sekali. Jadi tak boleh jam pun dah sekitar 9.30. Saya janji 9.30. Biasa begitulah. Tapi diorang tak marah lah biasanya pasal dia tahu bila Ustaz ni lambat kerana dia ceramah tadi. Jadi dia marah pun marah suara marah Ustaz lah. Biasanya begitu. Tuan-tuan, insyaAllah jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang datang. Wallahu a'lam. Aku boleh kata sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya cuma nak obatkan saya tuan di belakang sana. Bagaimana biasa sahabat saya yang bawa saya, dia ada bawa pau dan juga dia punya frozen food. Jadi mungkin tuan-tuan nak ambil stok untuk sebulan sampai bulan depan datang. Jadi tuan boleh ambil di belakang sana. Tapi bukan ambil sajalah, payahlah. Boleh dapatkan di belakang sana tuan. Dan kalau boleh ambilkan lebih bagus. Ringan sikit kereta saya nak bawa. Tidak habis saya punya SOB tu bawa pau. Wallahu a'lam.